lafaz sungguh-sungguh dalam hati, itu dia panggil aman. Beriman adalah perkataan yang kita lafaz sungguh-sungguh dalam hati. Apa perkataan dia? La ilaha illallah ataupun iyyaka na'budu. Itu dia panggil iman. Wa amilus solihat. Dan wa amilus solihat itu adalah pekerjaan fizikal. Dua-dua sama. Tapi satu adalah pekerjaan hati, satu adalah pekerjaan fizikal. Jadi ciri orang bertakwa ni, ciri yang dipanggil wali Allah ni, dia ada perkataan iyyaka na'budu tu dalam hati, dan yang kedua cerna dalam perbuatan dia, comply tu Allah SWT punya rule. Maknanya bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, baca dia, faham dia, amal dia. Itu adalah ciri orang yang kalau dia tak pandai hari ni, dia pergi apa? Dia belajar. So kalau tuan-tuan hari ni nak menepati ciri-ciri wali Allah ni, tuan-tuan kena belajar Al-Quran dengan cara yang betul. Disebut sebagai haqqat tilawah. Yang saya cakap tadi, baca dia dengan bertajwid, faham dia, kena belajar bahasa Arab dia, dan yang ketiga kena hafal dia. Ini ciri dia sebut sebagai wali Allah. Bukan yang boleh terbang tuan, bukan yang boleh jalan atas air, itu bukan. Kalau dia boleh terbang pun, tapi kalau dia tak mengajar Quran, itu bukan wali Allah. Itu wali apa? Itu wali syaitan. Syaitan pada wali. Jadi Allah kata siapa yang memusuhi, dia panggil apa? Siapa yang memusuhi apa? Aku, yakni wali aku, maknanya orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Siapa musuhi mereka, Allah kata aku istihad perang dengan mereka. Faqad azantuhu bil haqq. Itu dalam hadis tu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan Allah sebut dia, tidaklah seorang hamba itu berazam untuk merapatkan diri kepada aku. Bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba, yang aku sangat cinta padanya, daripada apa yang aku wajibkan ke atasnya, apa yang aku fardukan ke atasnya. Jadi apa yang sebenarnya nak sebutkan sini, bahawa seseorang itu kalau dia nak rapat dengan Allah, dia nak letak status dia tinggi pada sisi Allah, nombor satu, dia kena sempurnakan amalan fardu dia. Sekarang ni apa amalan fardu dia? Apa dia? Solat lagi, puasa lagi, zakat, haji. Betul? Itu saja ke? Itu dalam masalah orang Melayu, dia faham macam tu. Orang Melayu hari ni dia kira taat, dia solat, puasa, zakat, haji. Quran mana? Dia kata Quran hukum dia sunat. Sedangkan sebenarnya tuan-tuan, apa tujuan solat? Tuan-tuan tengok pada surah Toha, tuan-tuan, surah yang ke-20 ayat 14. Surah Toha surah yang ke-20 ayat 14, Allah kata innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solata li zikri. Itu ayat 14 surah Toha. Sesungguhnya aku ni Allah, Tuhan kata. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Allah kata fa'budni, taatlah pada aku, dan dirikanlah solat dengan tujuan untuk mengingati aku. Itu kalau dia terjemah. Apa makna mengingati Allah? Kita kata zikir. Zikir yang sebenarnya tuan, kita cakap zikir ni menyebut Allah, tapi yang sebenarnya dalam Quran, makna zikir adalah Al-Quran. So bila Allah kata dirikanlah solat itu dengan tujuan berzikir, dia ini mengingati aku, makna dengan tujuan untuk taat kepada aku. Dan perkataan zikrun dalam Quran maknanya Al-Quran. So dirikanlah solat itu dengan tujuan untuk kamu mematuhi peraturan Al-Quran dan Sunnah. Nampak? Jadi apa tujuan solat? Tujuan solat adalah, tujuan solat 5 waktu tu adalah untuk kita berikrar untuk apa? Taat kepada Allah. Jadi kalau kita kata solat tu dia panggil amalan fardu, bermakna Al-Quran adalah yang paling tinggi sekali. Sebab objektif hidup adalah nak taat pada Allah. Kita solat tu yang sebenarnya kita nak mendirikan Al-Quran, tuan-tuan. Sebab tujuan hidup adalah untuk mematuhi peraturan Allah. Tapi hari ini tuan-tuan, orang faham amalan fardu ni solat, dan solat tu is an isolated activity. Betul? Solat 5 waktu. Macam mana solat? Daripada angkat takbir sampai salam. Solat.
Habis solat, kita buatlah apa yang kita nak. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa ramai hari ini orang yang solat tak pandai baca Quran? Ramai tak ramai? Berapa ramai orang yang solat hari ini tak faham baca Quran? Ramai tak ramai? So dia solat apa? Sedangkan dalam solat dia cakap apa? Saya nak ikut Al-Quran. Pada perkataan apa? Iyyaka na'budu. Nampak? Ayat itu sebab kenapa Allah kata fawailul lil musallin. Apa makna fawailul lil musallin? Celaka orang yang solat. Apa sebab celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka pada solat mereka apa yang mereka lalai? Mereka cakap mereka nak belajar Quran tapi mereka tak belajar. Mereka membohong Allah SWT. Itu kena jaga tuan-tuan. Ayat ni yang kita nak kena faham. Begitu juga tuan-tuan bila kita berpuasa. Begitu juga bila kita berzakat. Semua tu adalah dengan satu objektif aja. Apa dia? Objektif nak taat pada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh ke tuan-tuan taat pada Allah kalau tuan-tuan tidak tahu peraturan dia? Boleh ke tuan-tuan taat pada Allah SWT kalau tuan-tuan tidak faham peraturan dia? Boleh ke tuan-tuan taat pada Allah kalau tuan-tuan tidak hafal peraturan dia? Yang ni yang kita nak kena minta ampun pada Allah. Tak apa tuan-tuan, saya dah cakap dulu, kalau tuan-tuan tak tahu baca Quran, tak faham baca Quran, tak hafal Quran, it's okay. Tapi dengan satu syarat, apa dia? Apa? Tuan-tuan bertaubat. Syarat taubat apa? Tuan-tuan kena belajar. Itu sebab Allah sebut pada surah Al-Baqarah, Allah kata illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat wa aslahu, dan ambil persediaan untuk memperbaiki diri mereka semula. Dengan belajar. Okey, itu maknanya yang menyempurnakan amalan fardu. Maknanya hari ini amalan fardu ni bukan setakat solat, puasa, zakat, haji, tetapi belajar Al-Quran. Sebab semua amalan fardu yang duduk dalam Al-Quran Islam tu yang sebenarnya nak mendukung Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah objektif kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia dan jin itu kecuali objektif dia, matlamat dia, perkara yang paling penting, fokus utama. Itu semua kena kita boleh terjemah. Tapi kita akan hanya boleh terjemah macam tu kalau kita belajar bahasa dia. Kalau kita tak belajar bahasa dia, kita tak boleh faham itu. Okey, kecuali perkara yang utama dalam hidup dia adalah untuk mempelajari peraturan Allah dan mengikutinya. Memahami, menghafal dan mengikutinya. Itu jadi yang pertama. Jadi hari ini kalau kita nak tahu status kita pada pandangan Allah, rapat ke tak rapat, orang yang berusaha untuk menyempurnakan amalan fardu dia. Okey, itu satu. Okey. Allah sebut lagi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba tu ma yazal, sentiasa. Ma yazalu ni dalam bahasa kita panggil sentiasa. Okey. Berusaha untuk merapatkan diri kepada aku dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat dia. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku cinta dia, akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Nampak? Saya habis tuan-tuan sikit kan. Okey. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, dan penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yubtishu bi, allati yubtishu biha, dan tangan yang ia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wa in sa'altani la'utiyannahu, sesungguhnya kalau dia meminta pada aku, pasti aku akan beri. Okey, wala in ista'adzani, dan apabila dia mohon perlindungan pada aku, la'uidzannahu, sesungguhnya aku akan pasti melindungi dia. Nampak? Ini tuan-tuan nak jadi yang dipanggil sebagai apa? Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak rapat dengan Allah hari ini, kita kena berusaha banyak-banyak untuk kita menyempurnakan amalan fardu kita. Dan nombor satu yang kita kena jaga adalah Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok antara Al-Quran dan solat, mana datang dulu? Al-Quran. Itu tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok pada surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Sebab solat tuan-tuan, solat dia adalah peraturan Allah, betul tak? Kalau kita tak belajar Al-Quran, macam mana kita solat tu tak? Kita tengok pada surah Al-Ankabut,
surah yang ke-29 ayat yang ke 45 45. Muka surat 401 Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solah. Makna Al-Quran mendahului solat dalam amalan fardu. Allah kata bacalah daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad daripada Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan dirikanlah solat. Tapi hari ini orang solat Quran dia tak belajar. Betul? Nampak tu. Macam mana kita nak solat kalau kita tidak belajar Al-Quran? Sebab sedangkan peraturan-peraturan dalam solat tu semua duduk dalam Al-Quran. Itu sebab hari ini kenapa kita solat, tuan-tuan, kadang-kadang solat kita Allah tak terima. Okey? Apa tanda solat kita Allah tak terima, tuan? Senang aja. Kalau tuan-tuan malas nak ngaji Quran, tak ada semangat nak ngaji Al-Quran, baiklah tuan-tuan kena bimbang, tuan-tuan. Takut solat tuan-tuan Allah tak terima. Sebab Allah hanya terima amal daripada orang yang bertakwa sahaja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya kami hanya terima amal tu daripada orang yang bertakwa sahaja. Dan nak dapat takwa, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Tuan-tuan, jangan hari ini kita solat main ikut-ikut, tuan-tuan. Besok kita ingat solat kita macam-macam kita solat, kita zikir, kita solat, tuan-tuan. Tapi besok Allah tunjuk, Allah sebut apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan semua amalan-amalan kamu wahai manusia, tapi kami jadikan amalan debu yang ditiup oleh angin. Allah tak terima. Itu sebab kita kena rujuk balik sungguh-sungguh pada Al-Quran, tuan-tuan, untuk assess sama hari ini semua perbuatan kita, semua amalan kita betul ke tak betul. Kalau kita tidak rujuk pada Al-Quran, tuan-tuan, nanti saya bimbang kita buat macam-macam amal tapi benda tu jadi sia-sia. Okey, setakat nanti kita sambung lagi, tuan-tuan, pada bulan depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, tuan, siapa nak bagi sumbangan pada Mak Hafiz, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kita sekarang ni dah ada 500 student. Tapi tuan-tuan kalau nak daftar boleh daftar. Saya lupa lagi bawa flyers.